Okey, selamat datang ke Abang Jijan Channel. Hari ni kita nak buat walkthrough ataupun cara-cara untuk mendaftar untuk Royal Q, mendaftar untuk exchange wallet Huobi, dan macam mana kita nak bind sampailah macam mana kita boleh trade guna Royal Q. Okey, so ada beberapa step yang perlu. Okey, step yang pertama, kita kena dapatkan link daripada introducer untuk daftar Royal Q kita. Okey, so kita buka link dia daripada yang kita dapat, mungkin daripada WhatsApp ataupun Telegram. You just open the link. Okey, and then dia akan dapat ke page ni. Okey, dalam page ni kita isikan email address kita. Okey, and then kita minta send verification code. Okey, send verification code. Okey, dia dah send, then kita pergi ke email kita. Okey, email validation. So yang ni kita kopikan dia, and then kita balik ke page Royal Q tadi, and then kita just pastekan dia punya verification code, and then kita letakkan password yang kita nak untuk account ni, and then confirm kod dia. Okay, dan tekan register. Okay, and then disuruh kita drag slider tu, drag slider tu sampai ke situ. Successful registration. Okay, step yang kedua, kita kena install Royal Q app. So kita boleh install sama ada melalui Apple Store, kalau you guna iOS, dan boleh guna Google Play kalau untuk Android. Okay, you can just click the link and then you terus install. Okay, siap step yang ketiga. Step yang keempat, selepas kita dah download Royal Q, kita buka apps tu dan kita boleh proceed untuk login dan juga verify. So account saya ni saya dah ada, so kita dah login dan verify melalui proses-proses yang akan ada dekat dalam. Kita sambung ke step yang kelima, iaitu kita nak daftar untuk Huobi Global, dan selalunya kita introducer kita akan bagi kita satu pautan ataupun link, dan kita just tekan pada pautan tu untuk mendaftar Huobi Global. Okay, which is fall under step yang keenam. Cara untuk kita daftar ialah kita kena update negara. United, kita letakkan negara Malaysia. Confirm, dan kita letakkan email kita lagi sekali. Kita tekan next. Okay, then dia minta kita letakkan password, and then tekan send untuk capture ni. Tekan butang send. Dia akan keluar untuk verify, then kita slide the method, and then dia cakap dah verify. Alright, so capture ni kita tengok pada kita punya email. Kalau tak ada dalam inbox, dia ada dekat spam ya. Dah ada confirm your registration, dan kita kopikan kod ni dan kita letakkan dalam captcha. Right, so letakkan dalam situ and then complete. Okay, there you go.
dah complete step yang ke-6, iaitu pendaftaran hobi. Dan step yang seterusnya, kita kena download application hobi dalam Play Store. Okay. Step yang seterusnya, selepas kita download apps hobi daripada dalam Play Store, kita boleh buka apps hobi ataupun Hobi Pro, dan kita kena proceed untuk verify akaun kita. So cara kita verify ialah kita klik bahagian yang atas sebelah kiri ni. So kita proceed to verify. So macam ini saya dah daftar. So dekat ujung dekat sini dia ada sampai dia kena buat go through verification process sehingga ada warna hijau verified dekat sini. So kalau ada hijau verified dekat situ, makna kata your exchange wallet sudah ready untuk digunakan, which kita akan pergi ke proses ataupun langkah seterusnya. Okey, step seterusnya kita kena buat deposit melalui aplikasi hobi, dan ada beberapa cara yang kita boleh gunakan untuk buat pembelian USDT. So saya akan tunjukkan kedua cara-cara tersebut, tapi cara yang saya recommend ialah apa yang saya akan tunjukkan sebentar lagi lah. Okey, pembelian kripto ni kita akan buat untuk menampung kos sewa robot sebanyak 120 USDT, dan juga untuk pelaburan untuk kita trade nanti. So saya recommendkan kalau untuk pembelian untuk sewaan robot, kita ambil dalam 120, dan mungkin lagi dalam 100 USD lagi kita kena kita dapat untuk trade for start. Kalau ada modal yang lebih, saya recommendkan untuk letakkan modal yang lebih lah. Tapi for start, you cuba dulu dengan memodalkan 100 USDT, and kedua-dua tu lebih kurang dalam ringgit Malaysia 1000. Okay, so kita proceed untuk cara-cara buat pembelian USDT dalam hobi. Okay, so step dia, kita tekan buy crypto ni, yang ada tulis buy crypto. So kita tekan buy crypto. So dia akan ada option dekat atas ni Malaysia, untuk currency kita. Kita pilih Malaysian ringgit. Kita cari from the list ni, kita klikkan Malaysian ringgit. Dekat sini kita ada dua cara. Satu fast, satu lagi OTC. So OTC ni ialah kita akan buat pembelian melalui credit card. Nanti kita akan ada option untuk beli melalui credit card. Saya recommendkan untuk pergi ke fast. Okay, so fast ni ialah kita buat pembelian melalui penjual-penjual USDT yang ada in the market. So daripada sini boleh tengok senarai penjual-penjual USDT yang ada dalam market, dan harga-harga yang diorang tawarkan. Macam sekarang ni harga yang ditawarkan daripada 4.26 hinggalah 4.27. So market hari ni harga dia a bit tinggi, tapi you boleh pilih lah, perbezaan dia mungkin tak banyak. Tapi salah satu kriteria untuk pembelian, saya cadangkan kalau boleh beli yang ada kriteria-kriteria yang mana kita boleh buat pembelian. Kalau macam contoh target kita untuk nak beli dalam RM1000 Malaysia, kalau yang the first one ni macam Zin ni, dia letak dekat sini limit dia 4,000 hingga 9,800. Of which kita tak boleh select ni lah, sebab kita nak beli 1,000 saja. So kita go to the next seller. Kalau macam ni King Joker. So King Joker
dia between 500 ke 14,000 dia nak jual. So okay, kita boleh select King Joker. King Joker ni dia within kita punya range sebab kita nak beli 1000, so 500 minimum. Kita just klik dan harga pun lebih kurang sama lah, RM4.27. So kita klik dekat King Joker. So King Joker ada for the following condition yang dia ada untuk buat trade dengan dia. So you kena baca tiap-tiap seller tak sama. Kalau contoh saya minta yang lain within the range, macam UC Chuan ni dia tak ada condition apa-apa sangat. So you boleh terus beli. Macam contoh siapa lagi? Zizian pun tadi macam ada, tapi limit dia yang ni sekarang ni limit yang rendah sikit. So you boleh ada macam tu. So daripada sini just letak Malaysia ringgit 1000, and then you tekan order. So kalau you tekan order, dan dia akan pergi ke next step, yang mana you kena buat pembayaran kepada di Zizian ni lah. So kalau Zizian tu request untuk bayar melalui Maybank to you, then proceed transfer dekat dia untuk Maybank to you. Okay, secara security-nya, kita platform ni di-consider sebagai safe sebab Zizian ni menggunakan platform yang sama dengan kita, which is Huobi. So kalau kita buat pembelian dekat situ, dan bila kita buat pembayaran, kita just confirm dekat dia yang pembayaran dah dibuat secara automatik. Kita tekan button paid, and then dia orang akan hantar terus jumlah USDT yang mana yang kita minta kepada akaun kita. Okay, so itu habis langkah untuk mendapatkan deposit untuk wallet kita dekat dalam Huobi. Okay, untuk step seterusnya, kita akan buat transfer daripada transfer USDT daripada fiat ke exchange. Okay, bila kita buat pembelian kripto tadi, you boleh tengok balik dalam balance. Selalunya pembelian kripto akan masuk ke wallet kita tapi di bahagian fiat. Okay, so apa yang kita perlu buat ialah kita transfer amount yang ada dalam fiat tu, dalam USDT. Macam kat sini ada USDT. Transfer tu kita transfer kepada exchange dekat sini. Dekat sini kita nak transfer daripada fiat ke exchange. So proses dia ialah kita just select amount yang ada. Sebab sini saya tak ada amount yang ada dalam USDT, dalam fiat. So kita perlu, dia akan keluarkan page ni daripada fiat ke exchange. Kita just masukkan amount USDT, ataupun kita just click all, and then kita tekan transfer. So daripada situ dia akan transfer ke account, ke wallet kita juga, tapi ke bahagian segmen exchange, di mana kita akan buat trading melalui exchange punya folder dalam wallet Huobi. Okay, step yang seterusnya, selepas kita dapat transfer semua dia punya balance yang ada dari fiat ke exchange, sekarang kita perlu buat pembelian ataupun sewaan untuk robot. So kita nak transfer 120 USD daripada Huobi kepada Royal Q. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak buat? Kita kena pergi ke Royal Q. Okay, so dalam Royal Q kita akan pergi ke mine dan ke asset. Alright. So apa yang kita boleh buat dengan bila sampai dekat sini ialah kita nak kena buat deposit. So okay, kita tekan deposit dekat sini, dan dia request untuk kita copy address. So kita tekan copy address, dan remember ni TRC20. So chain name is TRC20. Nanti
kita akan copy ataupun buat pengeluaran daripada hobi. Okay. So kita masuk balik pada hobi. So apa yang kita boleh buat, make sure dia dalam exchange dan ada dalam USDT, and then kita buat withdraw. So dalam withdrawal ni, macam yang tadi address ni yang kita copy tadi, kita cuma paste masuk dalam sini. Okay. Dan kita select TRC20. Okay. Itu medium chain selection dia. Okay. Dan kemudian kita masukkan amount 120 USDT. Okay. Dan kita tekan withdraw. Okay. Dan sini dia akan pergi ke jumlah tu akan ditransfer ke dalam akaun Royal Q. Okey, langkah seterusnya, selepas kita transfer daripada hobi masuk ke dalam Royal Q, kita akan nampak amount yang kita transfer ada dalam Royal Q. So, apa yang kita boleh check ialah melalui langkah yang sama, kita pergi ke mine dan juga kita tekan asset. So dalam asset, kalau ada kita cuma perlu semak sama ada amount yang kita transfer masuk ke dalam ni, dan kalau ada, kita akan pergi ke bahagian yang kat depan mine ni dan kita akan activatekan robot tu melalui bila kita tekan yang kuning ni. Tapi sebab sini saya dah activate dah robot ni. Jadi sebelum activate, just tekan yang bahagian ni. Dan juga you kena tekan bahagian professional edition ni, enablekan professional edition. So bila you tekan enablekan professional edition, dia akan ada a series of question, soalan-soalan yang mana kalau you jawab salah pun dia akan tunjuk jawapan yang betulnya. Just select jawapan yang betul, yang berwarna hijau, dan jawab semua soalan dan complete untuk account being activated. So account anda sudah deactivate dengan sewaan robot selama 1 tahun. So sewaan robot ni hanya 100 USDT. Balance daripada 120 USDT tadi, 20 USDT akan ada dalam asset, dan ini akan digunakan sebagai fuel charge untuk tolakkan pada profit yang kita akan buat trading nantilah. So yang kalau macam setiap kali kita buat trading, keuntungan yang kita dapat 80% kita dapat, dia akan masuk terus ke dalam wallet hobi kita, dan lagi 20% kita robot akan tolak sebagai fuel charge untuk transaction. So kita kena prepare asset kita jangan kurang daripada 2 USDT. Kalau kurang daripada 2 USDT, robot tidak akan bekerja untuk kita lagi. Okey, faham Okey, setelah kita activatekan akaun Royal Q kita, so kita sudah ada 2 application. So satu Royal Q dan satu lagi wallet kita dalam hobi. Okey, so in order untuk kita buat trade, kita nak kena dapatkan 2 aplikasi ni bercakap bersama satu sama lain. So actually macam mana kita nak buat? Kita perlu bindkan kedua-dua aplikasi ni. So cara kita nak buat, dan this one the step is very crucial. You kena buat API binding. Okay, so dalam step kali ni kena mulakan dengan aplikasi Royal Q, and then pergi ke API binding dekat sini. Okey, sekarang ni dia ada 2 option, satu Binance ataupun satu hobi. Kalau wallet kita ialah dalam hobi, then kita just klik sebagai hobi. Tapi sekarang ni saya dah bound. So actually kalau belum bound, dia akan keluar this API key dan secret key tak ada. So apa yang ada ialah IP group binding. So IP group binding ni cuma you kena copy daripada sini. Okay, you kena copy.
Alright, tapi jangan tutup lagi skrin ni ataupun aplikasi ni. Jangan tekan back, jangan tutup apa-apa lagi. Biarkan macam tu, you cuma tekan copy saja. Okey, apa yang you buat sekarang ni ialah balik ke Hobby Pro. Okey, maafkan saya. Okey, apa yang you buat sekarang ni ialah pergi ke Chrome ataupun ke Google Chrome dan you just search apa tu Hobby Global. Okay, so okay, untuk buat apa ni binding dengan Hobby Global ni, dia kena buat melalui website dan bukannya dalam application Hobby. So kita kena pergi dekat sini Hobby Global, di mana kita kena request untuk login. Okay, so kita login sebab kita dah tadi kita dah active, dah verify kan kita punya tu, and then kita just masukkan kita punya credential, email address dia. Okay, dia akan minta verify application code. Dah hantar, kita pergi ke kita punya email, security verification code. Okay, dan kita copy masuk ke sini 78092. Okay, so we are in. Apa yang kita boleh buat selepas ni, this is not the apps tau. Okay, bukan apps. So ini ialah dalam website. So apa yang kita perlu buat ialah tekan dekat contract kat bawah ni, contract. Okay, right, dalam contract dia akan keluar pop-up macam ni, you just cancel. Okay, nampak ada logo ikon orang dekat sini. So you tekan ikon orang tu, ni API Management, pergi ke API Management. Okay, okay, dalam sini API Management, remember tadi yang kita copy tadi, you just bind IP address dekat sini, bind, you just paste balik apa yang you copy daripada Royal Q tadi yang dekat sini, you just copy dekat sini, and then you pergi ke Chrome ni, Chrome, and then kita paste kan dekat situ. Okay, and then kita perlu select trade kat sini, tapi jangan klik jangan select withdraw, you just tekan trade sahaja. Okay, and then you tekan create. Okay, so nanti bila you tekan create, you akan dapat 2 key. So kalau 2 key itu dia akan ada access key dan juga secret key sebagaimana yang diminta dalam sini. So you just copy daripada website yang tadi. Website tadi dia akan keluar tadi akan ada access key dan juga secret key. Kopikan satu demi satu untuk access key dan juga secret key. So bila you ada dekat situ, then baru you tekan untuk bind account Hobby dan juga Royal Q. So dan sekarang dah memang boleh start trading. Okay, so untuk bab trading kita akan follow up dengan video-video yang seterusnya. Okay, so sekian, itu saja daripada saya, harap bermanfaat, dan saya akan sertakan link untuk untuk daftar Royal Q dan juga untuk daftar Hobby di dalam komen saya kat bawah. Okey, terima kasih. Selamat bertrading semua. Okey, assalamualaikum.